sebenarnya apabila bajet prihatin diumumkan oleh Perdana Menteri pada minggu lalu, kita ingin melihat bahawa kita mampu memberikan keutamaan kepada rakyat ketika ini, iaitu menyediakan makanan di atas meja, kerana pasti begitu ramai yang terkesan sama ada dalam bentuk pekerja, PKS, SME kita dan juga korporat kita terjejas dan mereka perlukan makanan. Itu perlu kita fikirkan dan kerajaan memberi peruntukan yang besar ke atas itu. Begitu juga bagaimana kita menyediakan sistem kesihatan yang terbaik yang mampu kita tangani pandemik ini ketika ini, dan juga bagaimana kita belajar dari pandemik ini untuk kita hadapi waktu akan datang. Dan yang ketiganya, supaya dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu ini, kita tidak jatuh muflis. Negara Malaysia tidak jatuh muflis. Bagaimana kita mengharmonikan ketiga-tiga ini, Tok Pah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih saudara Haji Nazri. Kita esok ni genap usia pakej prihatin seminggu. Ya. 27 Mac diperkenalkan oleh Perdana Menteri, besok hari Jumaat. Jadi masa berjalan dengan pantas. Jadi apa yang berlaku ini adalah satu ujian daripada Allah, daripada Tuhan ya, kepada kita. Dan kita perlu bersabar dan menghadapi dengan penuh tabah. Seperti saudara Haji Nazri sebut tadi, itulah antara prioriti kerajaan, iaitu yang pertamanya adalah untuk memastikan kita mampu untuk membendung penyakit ini daripada menular dan merebak, mengakibatkan kematian yang ramai. Ya. Dan yang keduanya, benar sekali kita kena pastikan bahawa makanan rakyat Malaysia, khususnya yang mungkin jatuh miskin lah oleh kerana keadaan ini, yang kena berhenti kerja, kena pastikan mereka ini dapat makanan yang mencukupi untuk keluarga. Ya. Dan seperti kata saudara Junazi tadi, ini juga peluang untuk kita membina kekuatan kita untuk berhadapan masa depan. Jadi bagi kerajaan pada peringkat ini yang paling penting ialah kesihatan rakyat. Nyawa itu penting. Jadi musibah yang menimpa kita ini, dan bukan kita saja, seluruh dunia, sebenarnya menguji kekuatan kita, kekuatan sistem perkhidmatan kesihatan kita, dan terbukti bahawa sistem perkhidmatan kesihatan kita ataupun dasar kita mengenai kesihatan, pelaburan yang besar dalam kesihatan, pembinaan hospital, klinik, doktor-doktor dilatih menjadi pakar dan lain-lain, dan ada jururawat yang terlatih, maka ia menguji kebolehan kita untuk mengenai krisis. Alhamdulillah, dari segi kesihatan untuk menjaga nyawa rakyat, kita telah berjaya untuk mengatasi cabaran ini, dan kita alhamdulillah kita bersyukur kerana setakat ini keadaannya stabil. Ya. Yang keduanya, ia juga menguji kemampuan kita untuk bantu rakyat. Kerana rakyat ni ada yang bekerja, ada yang tak bekerja, ada yang menganggur, ada yang terlantar, dan kira-kira 500,000 lah rakyat Malaysia menerima bantuan setiap bulan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, satu angka besar. Inilah mereka yang terlantar, ibu tunggal yang ramai anak, tak ada kerja umpamanya. Jadi apabila berlaku musibah begini, sudah pasti semakin ramai yang memerlukan bantuan kerajaan. Maka ujian ini adalah ujian besar untuk kita untuk memastikan kita dapat menyediakan makanan bagi rakyat negara kita, seluruh pesut tanah air, bukan saja rakyat yang baru miskin, tapi gelandangan juga, pelajar-pelajar di IPT, IPTS, juga pendatang asing yang ada dalam negara kita, termasuklah refugee daripada Rohingya umpamanya. Jadi ini semua cabaran yang besar, tak pernah berlaku. Ya. Keadaan negara yang tergugat di segi kesihatannya, di segi bekalannya, menuntut kita untuk bekerja keras. Dan seperti kata saudara Haji Nazri tadi, sebenarnya apa yang berlaku ini memberi kita kekuatan untuk kita melihat diri kita sendiri, untuk menguji sistem pentadbiran negara kita, dan ia memberi ruang kepada kita untuk merangka bagaimana kita boleh keluar dari kemeluk ini, supaya rakyat Malaysia dapat hidup seperti sebelum
COVID ini menimpa kita. Itu menjadi matlamat kerajaan. Jadi alhamdulillah setakat ini kita bersyukur, tetapi keadaan ini yang kita kata fluid, dinamik. Kalau apabila diperkenalkan pakej pertama 27 Februari, masa itu saiz pakejnya 20 bilion ringgit. Masa itu masalah ini belum besar lagi. Tetapi apabila berlakunya masalah ini, apabila penyakit ini semakin mencabar kita, maka kerajaan perlu menyediakan ataupun memperkenalkan pakej yang lebih besar, lebih 10 kali lebih besar lah daripada pakej pertama. Jadi maknanya dalam tempoh 1 bulan, pakej 20 bilion menjadi satu pakej yang meningkat pada 250 bilion. Ini melambangkan betapa besarnya skala masalah yang menimpa kita. Okey,